Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insya-Allah kita sambung bacaan buku pelajaran agama Islam yang mana ini adalah siri ke-10 dan kita dalam fasa terakhir ataupun subbab yang kelima daripada bab yang pertama dalam membacakan dan mungkin ada penerangan ringkas sikit berkaitan dengan bab yang pertama daripada buku pelajaran agama Islam Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka yang dia menjelaskan tentang huraiannya tentang rukun iman, yakni bernuansakan perbahasan berdasarkan wahyu dan juga akal, iaitu naqal dan juga akal. Dan kita sudah masuk pada sesi-sesi yang sudah, kita dah selesai mukaddimah dan kita sudah masuk subtopik yang lain. Sebagaimana contoh, sebelum ini kita bincang tentang agama, fitrah dan Islam. Beliau menyinggung bagaimana golongan modernis ataupun orang zaman moden cuba mencari Tuhan melalui jalan falsafah dan seumpamanya. Bahkan muncul pula satu jenis aliran pemikiran sebagaimana contoh aliran Marxism ataupun komunisme yang menolak Tuhan secara total, iaitu pada dipanggil historisme materialisme dan pertenangan kelas dan seumpamanya itu. Dan juga sebelumnya dia bincang tentang alam falsafah, iaitu zaman Yunani kuno. Dan kemudian sebelumnya dia membincangkan bagaimana penyelidikan ahli-ahli dalam mencari Tuhan. Dan sebelumnya pada subbab yang pertama dia menceritakan bagaimana secara fitrah Tuhan yang ada itu diperakui secara fitrahnya akan adanya itu. Baik. Hari ini kita masuk bacaan terakhir daripada bab yang pertama, iaitu subtopiknya iman, akal dan taklid. Saya tunjukkan contohnya, iman, akal dan juga taklid. Kita baca saja dalam setengah jam. Saya tidak mahu syarah ataupun berceramah, melainkan nak baca dan juga sedikit sebab kita nak popularkan buku Buya Hamka yang penting ini, pelajaran agama Islam. Ini versi lama yang saya beli sudah hampir 10 tahun lebih, iaitu terbitan Pustaka Dini. Yang mutaakhir terbitannya secara rasmi daripada Indonesia diterbitkan oleh Republika dan juga oleh Gema Insani. Gema Insani menerbitkan secara satu jilid juga dalam 500 muka surat, manakala Republika menerbitkan dalam 3 jilid yang berasingan. Boleh tanya sahabat-sahabat penjual buku seperti Jejak Tarbiyah ataupun Rami, Buya Abu Ilkiyah kita dan seumpamanya. Baik. Tak apa buang masa sebab saya nak ringkas setengah jam sahaja. Dan kemudian sesiapa yang terlepas ataupun rasa nak dengar yang sebelum-sebelum ini, mungkin belum ada buku dan nak tahu sikit sebanyak pengisian buku ini, bolehlah dengar rakaman yang sebelumnya, sama ada di Facebook saya ataupun di channel YouTube yang saya sudah upload satu persatu dalam list pelajaran agama Islam. Buku ini penting bagi saya kerana antara buku terawal yang dikarang oleh Buya Hamka daripada tahun 1956 lagi. Dan dia merangkumi satu dustur ataupun satu asas pemikiran beragama tentang iman Buya Hamka yang dia istiqamah hingga akhir hayat dia. Maksudnya buku ini setelah dikemaskini pada tahun 1961, itu kali terakhirnya naskah yang kita pegang ini. Kemudian tidak ada lagi perubahan. Sedangkan Buya Hamka meninggal 1981, 20 tahun kemudian. Maksudnya kalaulah ada versi tersebut, ada versi pembaharuan yang lain, mestilah. Itu bermaksud antara kriteria seorang yang hebat ni, banyak pemikiran dia yang berkaitan dengan usul dalam agama itu tidak berubah. Banyak pemikiran dia tentang asas agama tidak berubah. Yang berubah adalah perkara-perkara yang mutaghayyirat, benda yang bersabit dengan kehidupan, muamalah, bersabit dengan keduniaan, ini berubah. Tapi perkara-perkara yang berasaskan usul dalam i'tiqad, akidah, dalam usul ibadah, manhaj, mereka biasanya tidak berubah, ataupun kalau berubah pun berubah yang lebih baik. Itu biasa kriteria golongan mujaddid ataupun pembaharu agama, mufakkir dan seumpamanya ini. Baik, kita bacalah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata Buya Hamka, iman yang bererti percaya dan Islam yang bererti menyerah dengan segala senang hati dan rela.
timbulnya ialah setelah akal itu sendiri sampai ke hujung perjalanan yang masih dapat dijalaninya. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal. Sebagaimana kita maklum, dan Buya Hamka juga pernah nyatakan bahawasanya beliau bila baca buku beliau ni kadang-kadang kita rasa macam baca buku falsafah. Kita dapat nafikan kerana pengaruh pembacaan beliau dan pengaruh pendekatan beliau dalam nak meraihkan masyarakat dalam bahasa Melayu dan memahamkan tentang hakikat ketuhanan, ketauhidan kepada Allah itu, pendekatan itu, metod, dia panggil metod ataupun manhaj, kaedah kita berinteraksi. Tauhid itu tetaplah mentauhidkan Allah dan sumbernya Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi yang berbeza mungkin metod ataupun jalan ataupun cara ataupun kaedah ataupun dalam bahasa yang popular dalam bahasa ilmiah, bahasa Arabnya adalah manhaj. Sebab itu perbezaan manhaj tidaklah bermaksud berbeza dari sudut akidah itu sendiri. Itu yang perlu difahami supaya kita tidak melampaui dia punya garis batasan dan juga meletakkan hukum yang di luar daripada apa yang sepatutnya. Baik. Kata Buya Hamka, oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambahlah pula banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Tengok dengar balik. Menarik dia kata. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, yakni banyak berfikir. Banyak kita berfikir, membaca, berinteraksi, berjalan dan seumpamanya. Bertambahlah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Itu pula sebab maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma khalaqallahu azza wa jalla khalqan aqramu alaihi minal aql." Rawahu Tirmidzi bi sanad dhaif. Tidaklah Allah menjadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia atasnya daripada akal. Dirawikan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah, hadis dhaif. Kelezatan dan kepuasan iman itu hanya didapat dengan perjalanan akal yang lanjut. Dan tersebut pula dalam firman Tuhan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah ada persamaan orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Surah Az-Zumar ayat 9. Maka iman atau Islam yang hanya dipusakai belaka atau hanya dikerjakan kerana turut-turutan, muqallid amma dipanggil, taklid amma, iaitu turut secara membabi buta, tanpa pernah, walaupun kita ni beranak sebagai orang Islam, tapi pernah tak kita terfikir bahawa untuk kita bertanya, ataupun pernah tak kita tanya, Islam yang sebenar itu apa? Maksudnya kita berusaha untuk mencari jalan untuk mengisbatkan keyakinan yang kita terima secara warisan ini. Sepatutnya ada salah satu aspek dalam kehidupan kita, iaitu walaupun kita ni seorang Muslim yang bersifat, kita katakan warisan, menerima daripada mak ayah kita, pernah tak kita tanya diri kita, kita pernah pilih tak untuk menjadi seorang Muslim? Kalau tak pernah, maksudnya dari sudut nanti Hamka ada kritik lah perkara tersebut. Sepatutnya kita walaupun seorang Muslim yang sudah Islam sekalipun secara warisan, sepatutnya kita ada momen, ada waktu sekali dalam hidup kita ni, seolah-olahnya kita mencari dan akhirnya kita membenarkan akan kebenaran Islam tu sebab kita cari, sebab kita analisis, sebab kita katakan mengkaji dan seumpamanya. Maksudnya kita mengisbatkan lagi akidah dan juga iman dan Islam itu kerana kajian, kerana pemikiran baru dan seumpamanya. Tidak lagi kerana ikut-ikut sahaja, sebagaimana biasa yang ramai di kalangan kita buat itu. Baik, katanya lagi apa dia? Maka iman atau Islam yang hanya dipusakai belaka atau hanya dikerjakan kerana turut-turutan, belumlah tentu kesempurnaannya. Meskipun bagaimana teguhnya mereka memegang segala pokok agama, maka pegangan itu mudahlah lepas. Kerana pertahanannya tidak ada di dalam lubuk kesedaran jiwanya sendiri. Tengok tu. Seorang yang Muslim secara, kita katakan keturunan, disebabkan kemudian tidak berfikir dan mengkaji dan melakukan, kita katakan, satu proses untuk faham sungguh-sungguh tentang Islam,
maka kita tidak pernah memilih untuk menjadi Islam. Sedangkan golongan yang kita panggil mu'allaf ataupun reverted Muslim, mereka itu ada saat mereka pilih untuk menjadi Muslim. Tapi kita yang Melayu ini, di tanah Melayu Malaysia ni pula, tidak pernah ada peluang untuk memilih menjadi Islam. Maka sepatutnya kita tetap mencari ruang, perjalanan, berfikir, mencari ilmu dan mencari saat untuk kita boleh kata saya benar-benar memeluk Islam ini kerana saya yakin dan kerana satu proses pengajian, pengalaman yang akhirnya menelurkan kefahaman yang muktamad itu. Baik, katanya lagi apa dia? Seumpama orang-orang kampung di dalam masyarakat mereka yang agama telah menjadi sebahagian daripada kehidupannya sehari-hari. Tiba-tiba pindahlah dia ke kota. Maka kian sehari kian tanggal dan tanggallah agama itu daripada dirinya. Kerana orang di kiri kanannya sudah berubah sama sekali daripada yang dipergaulinya dahulu. Maka apa berlaku kata Hamka lagi? Dan agama yang dikerjakan hanya kerana turut-turutan, yakni taklid, amat takut akan ujian akal. Apabila kita beragama dengan agama yang semata-mata ikut tanpa kita usaha untuk faham, menyebabkan bila ada pertentangan, bila ada penggugatan daripada anasir luar, seorang yang beragama hanya dengan ikut-ikutan kerana menerima, dia akan jadi mudah tergugat. Kerana dia tak faham kenapa dia berpegang dengan agama Islam itu sendiri. Kenapa dia mesti beriman, berakidah dengan akidah tauhid. Kenapa dia mesti beriman dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang Islam dan seumpamanya. Dan kerana tidak tahu perkara-perkara ini, tatkala datang syubhat-syubhat, tentangan-tentangan yang begitu begini, akan menyebabkan mereka itu mudah tergugat. Baik, katanya lagi, dia lekas sekali murka dan menuduh keluar dari agama. Kalau ada orang menyatakan fikiran yang berbeza daripada apa yang diterimanya, daripada guru-guru dan nenek moyangnya. Salah satu lagi sikap, bila mana ada orang bagi pandangannya di luar daripada apa yang dia tahu, sama ada dari sudut fiqahnya, ibadah khususnya, dari sudut akidahnya mungkin, ataupun daripada sudut muamalahnya, maka dia mudah nak kata benda yang dia tak tahu sebenarnya, yang dia jahilkan itu ada sebagai tak betul, bahkan mungkin dia akan pergi pada seterusnya orang ni sesat, bahkan mungkin dia akan pergi lebih ekstrim, orang ni kafir. Dan itu berlaku lebih kurang sikit sebanyak di alam Melayu kita ni. Bila mana ada ustaz-ustaz kita yang mengaji, cuba membawa bukanlah pembaharuan, tapi kefahaman yang lebih sikit dalam ataupun tinggi. Dengan menggunakan kitab-kitab yang lebih besar dalam mazhab Syafi'i sendiri sebagai contoh. Dan mula mengemukakan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama yang lebih besar dalam mazhab Syafi'i. Sebagai contoh Al-Imam Nawawinya, Ar-Ramlinya, Al-Haythaminya dan seumpamanya. Tapi disebabkan pandangan-pandangan itu walaupun datang daripada ulama Syafi'iyah sendiri, tapi kerana ia tidak biasa diketahui sebagai amalan kebiasaan so-called mazhab Syafi'i di tempat kita ni, maka ada kemungkinan amal mereka yang beramal ataupun berpegang pada fatwa ataupun qaul itu akan dianggap sebagai golongan yang tidak betul. Bahkan mungkin akan dituduh sesat. Bahkan mungkin dituduh sebagai Wahabi. Bahkan mungkin akan disebut sebagai sengaja mendatangkan kekeliruan dalam masyarakat dan seumpamanya. Perkara ini telah dikritik oleh Hamka. Kalau saya bagi contoh, biasanya orang dalam bab salat, kita solat dulu, kita solat sekarang dengan pengetahuan kita yang kita belajar sekolah rendah tadika dulu. Tiba-tiba mari seorang ustaz, kita rajin dah sikit pergi surah masjid mutaakhir ini, maka adalah ustaz-ustaz yang buka kitab-kitab yang lebih besar sikit. Bila buka kitab-kitab lebih besar, ternyata banyaklah juga berbeza dengan apa yang kita tahu selama ini. Sebab yang kita tahu selama ini, kita hanya berpegang kepada kitab solat, petunjuk solat lelaki wanita, yang warna hijau, warna merah tu, RM2.50 ke RM2 tu. Jadi pada sebahagian golongan ini mereka katakan, nah disebabkan yang mengajar ni kami tak tahu apa yang dia ajar, berbeza dengan apa yang kami pegang selama ini, maka dia tak betul lah. Ini benda yang perlu diubah pemikiran kalangan masyarakat kita yang begini. Saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu fahamkan bahawa tidak begitu. Dan tidaklah bermaksud kita suruh jangan ada panduan ataupun tinggalkan segala tradisi beragama yang sudah diajarkan. Tidak.
Tapi sentiasa ada kemahuan untuk meningkatkan kefahaman, untuk mendapatkan petunjuk yang paling terbaik, yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seumpamanya. Baik, lagi laju. Dengan itu nyatalah bahawa yang dimaksud dengan aku percaya dan aku menyerah dengan segala senang hati adalah ucapan serta-merta, yakni spontan, yang keluar dari lubuk jiwa manusia setelah dicobakannya sendiri mempergunakan akal dan fikirannya sampai selanjut mungkin. Akhirnya bertemulah dia dengan suatu akhir perjalanan yang akal tak dapat memberi keputusan lagi, sebagaimana yang kita terangkan di atas tadi. Apa sebab dia tidak dapat memberi keputusan? Dia hendak mencari keputusan apa yang dikatakan benda, padahal dia adalah hidup dalam lingkungan benda itu sendiri. Padahal dia pun benda, dan dia hendak mencari apa dan siapa zat yang mengatur benda, padahal mencari dirinya sendiri pun akal itu tidak tahu. Filosofikal sikit lah tuan-tuan. Sebab Hamka ni memang dari sudut bahasa, dia ahli bahasa sastra, bahkan dari sudut pemikiran, dia pun banyak terdedah dan membaca karya-karya falasifah. Namun kita tahu manhaj dia tetaplah berpegang pada Quran dan Sunnah dan meninggikan kedua-duanya. Maka saat-saat penting iaitu menyerah dan segala senang dengan segala senang hati, percaya dengan penuh keinsafan, mungkin pernah datang kepada setiap orang yang berfikir dan mempergunakan akalnya, walaupun dia bangsa apa ataupun beragama apa. Dan mungkin pula orang-orang yang telah mengakui dirinya Islam, umat Islam dan ibu bapanya Islam, hidup dalam masyarakat Islam, harus memeriksa kepercayaannya itu kembali, sebab sudah terlalu jauh keluar dari agama pokok asalnya. Dan jauh benarlah perbezaan erti percaya itu iman dengan menurut sahajalah. Iman yakni percaya dalam erti kata percaya disebabkan dasarnya ilmu dan juga berdasarkan bukti-bukti yang diperakukan secara hak, yakni dia panggil ayat kauniyah dan ayat maktubah. Akal tidak mampu menafikan kebenaran ayat kauniyah dan ayat maktubah. Maka akhirnya terpaksa menerima. Bukan ikut-ikut sahaja, melainkan menggunakan fungsi akal untuk mencari kebenaran tersebut. Dalam konteks zaman moden, pendekatan saintifik sebagaimana yang digunakan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullahu ta'ala, yang apabila dia mengarang kitab Tauhid Al-Khaliq, ada terjemahannya dan seumpamanya digunakan dalam banyak siri pengajian, adalah satu pendekatan yang terbaik bagi zaman ini, iaitu zaman sains teknologi ini. Maksudnya menggunakan pendekatan sains, tidak lagi kalam ataupun tidak lagi secara klasiknya, tapi terlebih dahulu mendedahkan menggunakan metod, menggunakan manhaj, iaitu mengenalkan, membuktikan kewujudan Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa itu, tauhidkan Allah, tunggalnya Allah melalui pendekatan saintifik, the existence of God. At the first place, we have to prove that Allah exists, the existence of God. Sebab krisis antara yang dahsyat mutaakhir ini adalah tentang atheism, iaitu golongan yang menolak langsung kewujudan Tuhan sebab tidak mampu dibuktikan secara empirical, tidak mampu dibuktikan secara saintifiknya menurut mereka. Maksudnya kebenaran bagi mereka mesti dapat dilihat, dirasa, diukur, dibilang, diformulasikan dan seumpamanya. Adapun segala apa yang ada atas muka bumi yang boleh tengok dengan mata kepala apa semua boleh rasa ni, walaupun buktinya jelas apa semua, tetap tidak dikira hujah dan bukti kerana tidak dapat dinyatakan. Ini menarik, semalam ada siapa share, ya, Syekh Ahmad Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib ke nama dia tu, ataupun apa tu, dia share, dia kata betapa hari ni orang takut pada coronavirus. Golongan etis pun takut duduk di rumah, tak keluar, lockdown diri masing-masing, tak keluar kerana takut berjangkit dengan coronavirus. Dia kata ajaibnya mereka ini, mereka sangat takut pada coronavirus yang mereka tak nampak, tapi mereka payah nak percaya bahawa di sebalik alam ini ada Tuhan yang menciptakan. Ini satu benda pelik. Bagaimana coronavirus yang kecil yang dia tak nampak, dia boleh takut bukan main. Tetapi Allah yang Tuhan yang walaupun tak nampak,
tetapi terbukti menciptakan segala apa yang ada atas muka bumi ini, jelas lagi lebih besar, lebih hebat. Dia tak percaya pula. Tapi bila coronavirus tu dia percaya ada. Walaupun benda tu tak nampak pada dia ada seumpamanya. Ini satu kaedah berhujah yang begitu sekali kita kata canggih lah, sesuai dengan isu semasa dan seumpamanya untuk rad ala golongan atheism, mulhid ini, golongan atheism dan seumpamanya itu. Baik, akhir sekali kata Hamka dalam proses untuk mengesahkan, membuktikan kewujudan Tuhan itu dan proses segala manusia sepanjang sejarah dalam mencapainya. Hamka pun kata sebab iman adalah pendapat sendiri, bukan ikut-ikutan. Adapun dalam bab iman ni sebenarnya tak boleh nak ikut-ikut. Sebab kita beranak, ayah kita Islam, kita pun Islam. Okeylah sebab sistemnya begitu. Tapi akhirnya untuk benar-benar kenal Allah, kenal Islam apa semua, tak boleh cukup sekadar sebab ayah aku Islam, maka kena kita sendiri cari jalan untuk meyakinkan diri kita bahawa Islam tu benar-benar agamanya benar. Dengan cara menggunakan akal dan juga perkembangan diri, mencari ilmu apa semua dan berinteraksi dengan bukti-bukti yang ada. Ayat kauniyah, ayat maktubah dan seumpamanya, dan akhirnya menghadirkan keyakinan secara mandiri. Itulah iman dalam arti kata yang dibahaskan oleh Hamka. Tak boleh ikut-ikut dalam bab iman sebenarnya. Taklid dalam bab iman itu cukup bahaya. Dia rapuh dan akhirnya dia mudah digoyang. Dia mudah berubah mengikut suasana. Dia mudah untuk kita katakan tidak ampuh untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan syubhat-syubhat yang datang. Begitulah lebih kurang yang saya faham daripada bacaan teks pelajaran agama Islam Profesor Dr. Hamka dalam bab pertama, siri yang terakhir itu subbab yang kelima. Ada satu perenggan lagi kita nak habiskan. Baik, katanya lagi apa dia? Sebab iman adalah pendapat sendiri di dalam perjalanan hidup mencari kebenaran, yakni kesungguhan-kesungguhan yang tidak pernah berhenti. Sehingga insaf kelemahan diri di hadapan kebesaran yang maha besar. Adapun percaya sahajalah adalah menurut dengan membotatuli apa yang dikatakan orang lain atau apa yang diterima dari guru, sehingga akal sendiri menjadi beku, tidak bergerak. Dan apabila telah timbul kebekuan itu, beku pula lah fahaman agama dan tidak lagi bercahaya sinarnya. Itulah yang dinamakan taklid. Dan Hamka menyudahkan satu ayat yang bagi saya cukup power, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan buat status lepas ni. Taklid adalah musuh kemerdekaan akal. Ya, pada peringkat awal kita harus bertaklid. Bahkan kita dilahirkan untuk bertaklid kepada mereka yang dahulu daripada kita. Namun sampai satu tahap yang dinamakan sebagai mukallaf, mesti ada sikap terhadap apa yang dia pegang. Mesti dia explore dan cari jalan untuk mengisbatkan kebenaran Islam, iman dan seumpamanya melalui proses pembelajaran dia dengan mencapai bukti-bukti yang tak mampu dinafikan oleh akal dan sanubari dia tentang kebenaran wujudnya Tuhan, yakni Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah bab yang pertama, insya-Allah ada peluang kita sambung lagi. Mungkin perubahan waktu itu sebab pagi sekarang subuh saya akan berkuliah tentang Hamka juga, isu-isu kontroversi dalam tafsir Al-Azhar dalam pukul 6.20 hingga 7.20 begitu di jejak di dokumentari kuliah studio. Mungkin sebahagian saudara yang berminat boleh juga tonton di sana, insya-Allah. Insya-Allah jika ada peluang lagi kita sambung bacaan ini. Segala rakaman-rakaman yang sebelumnya boleh bacaan buku ini kita nak popularkan balik di kalangan masyarakat, menjadi rujukan dan dibahaskan, nak angkat balik kaedah pendekatan Hamka yang menggabungkan antara nakal dan akal dalam bahasa yang lunak difahami oleh kita, bahasanya agak klasik, bahasa Melayu, tapi tidaklah seklasik tulisan-tulisan Jawi. Tapi lebih kurang pendekatannya. Ini hebatnya yang namanya Buya Hamka itu. Jangan kita nafikan sumbangan ulama yang hebat ini. Baik, saya undur diri dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.